الحمد لله الحمد لله الذي جعل القرآن العظيم هدى للمتقين وسراجا منيرا وأنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, khatib berpesan kepada diri khatib dan tuan-tuan sedang hadirin sekalian, marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan berjaya di hari akhirat, insya-Allah. Hadirin mukminin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada tengah hari ini secara ringkas akan menyebut satu ungkapan yang disebut oleh seorang ulama di kalangan salafus saleh bernama Al-Imam Bishr bin Al-Haris rahimahullahu ta'ala, atau dikenal sebagai Bishr Al-Khafi. Beliau meninggal tahun 207 Hijriah di Baghdad. Ulama ini menyebut dalam satu ucapan dia, katanya asyadul a'mal salasatun. Amalan yang paling dahsyat, amalan yang paling hebat itu ada tiga, katanya. Ini pandangan dia lah, terpulang kepada kita nak terima ataupun tidak. Tetapi ini ucapan di kalangan salafus salih yang kita mengambil contoh daripada mereka. Katanya asyadul a'mal salasatun. Amalan yang hebat itu ada tiga. Yang pertama, katanya al-judu fil qillah. Yang pertama, bersifat pemurah ketika kita hanya ada sedikit rezeki. Dalam dunia hari ini, orang diberikan rezeki tidak sama. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tetapi orang yang hebat adalah orang yang mampu memberikan sedekah, yang bersifat pemurah, al-jud, ketika dia ada sedikit rezeki. Kalau orang kaya ada puluhan juta, ada yang ratusan ribu duit dia, memberikan mungkin infak sedekah 100 ribu itu biasa. Tetapi orang yang hanya mungkin 10 ringgit dalam poket dia, tetapi dia boleh memberikan infak sedekah 5 ringgit, dia lebih hebat daripada orang yang ada puluhan juta tadi. Orang yang hebat, kata dia, orang yang boleh bagi sedekah, yang bersifat pemurah ketika dia pun tak ada untuk simpanan diri dia, tetapi dia mengutamakan infak, memberikan sedekah kepada orang lain kerana turut merasai kesusahan orang lain, walau dia susah. Setengah para ulama menyebut perbuatan mengutamakan orang lain sebagai al-ihsar. Dan ini amalan di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dan juga para salafus salih. Ada kisah yang kita mungkin pernah dengar. Satu hari ketika Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang mulia, pada satu petang ketika beliau sedang menunggu masuknya waktu berbuka puasa, menunggu kepulangan Nabi ke rumah, tiba-tiba datang seorang perempuan dengan 2 orang anak perempuannya, meminta sesuatu untuk dimakan. Aisyah memikirkan di rumah Nabi hanya ada 2 biji kurma yang disimpan untuk berbuka puasa. Tetapi kerana tarbiyah yang diberikan oleh Nabi kepada beliau, maka Aisyah dengan tidak membuang masa, tidak berfikir panjang, mengambil kurma tersebut, memberikan sebiji kepada perempuan tadi dan juga anak dia.
Perempuan tersebut mengambil kurma tadi dan membelah kepada dua, diberikan kepada setiap orang anaknya yang dua orang tadi. Budak-budak bila dia makan, dia akan minta lagi. Begitulah yang berlaku pada ketika itu. Perempuan tadi meminta lagi kurma jika ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang berlaku? Aisyah radhiyallahu anha mengambil kurma yang berbaki satu biji itu, diberikan kepada perempuan tadi. Biarlah mereka berbuka pada hari itu sekadar minum air sejuk. Biarlah orang lain yang memerlukan itu lebih diberikan kepada mereka keutamaannya. Inilah yang kita perlu ambil contoh. Kalangan orang yang tidak ada sesuatu tetapi mampu memberikan sesuatu kepada orang lain, bersifat pemurah kepada orang lain. Nabi kita ada bersabda, ittaqin nar walau bisyikki tamrah, takutlah kamu daripada masuk neraka walaupun sekadar memberi infak, memberi sedekah sebelah biji tamar. Hadirin yang dikasihi sekalian, bulan Ramadan, bulan Nabi disebutkan oleh Ibn Abbas sebagai ajwadun nas, baginda merupakan orang yang paling pemurah. Kata Ibn Abbas, kana Rasulullah ajwadun nas, Nabi adalah orang yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan baginda menjadi sangat pemurah ketika datangnya Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika baginda berjumpa dengan Jibril. Wa kana Jibril, dan Jibril itu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, Jibril itu datang pada setiap malam Ramadan. Fa yudarisuhul Quran, untuk bertadarus Quran dengan Rasulullah SAW. Dan kata Ibn Abbas di akhir hadis itu mengatakan, baginda di saat bertemu dengan Jibril menjadi lebih pemurah, seperti lebih daripada angin yang bertiup kencang. Maksudnya memberikan sedekah, infak dengan begitu laju, dengan begitu banyak sekali. Menggambarkan kepada kita Ramadan antara bulan yang disunatkan kita, digalakkan kita ini sentiasa berinfak, memberikan sedekah. Apa jua yang kita mampu berikan, berikanlah walaupun sedikit. Kerana nantinya di hari akhirat kita tidak pasti yang mana satukah amalan kita yang Allah Ta'ala akan terima, dicatat sebagai amal soleh. Boleh jadi yang kita berikan banyak-banyak itu diselangi oleh perkataan yang riak, perasaan takabur dan ujub, tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang yang sedikit yang kita berikan itu dengan ikhlas, itulah yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat. Hadirin yang dikasihi sekalian, yang kedua katanya, asyadul amal yang kedua adalah al-war'u fil khulwah. Amalan kedua yang paling hebat adalah orang yang wara' ketika bersendirian. Pertama wara', yang kedua wara' itu mestilah ketika bersendirian. Wara' itu apa yang kita faham tentang wara'? Selalu bila sebut wara', kita bayangkan orang jalan tunduk bawah, itu wara'. Walhal wara' bukan demikian. Para ulama memberikan beberapa tafsiran kepada wara', tetapi yang umumnya wara' adalah orang yang berusaha menjauhi segala perbuatan yang haram dan berhati-hati dengan perkara yang syubhah. Orang yang wara' ni, dia berusaha sungguh-sungguh menjauhi setiap perbuatan yang haram, dan dia juga berhati-hati dengan perkara syubhah. Perkara haram ditinggalkan sejauh-jauhnya, perkara syubhah dihati-hati, tidak diambil semudahnya. Kadang-kadang kita ni bila ada benda itu menjadi khilaf di kalangan para ulama antara halal dan harus dan haram, ataupun makruh antara haram dan haram, kita memilih jalan Islam, jalan yang biasa. Kita memilih untuk menganggapnya makruh misalnya, walhal haram. Ada benda yang harus dan haram, kita pilih harus. Walhal sifat ikhtiyat, berhati-hati, itu adalah memilih yang haram, pandangan yang haram. Maksudnya apa? Kita berhati-hati agar kita tidak terlibat dengan perkara syubhah. Tetapi nilai itu, wara' itu yang lebih hebat, bukan di depan orang ramai. Wara' itu yang lebih hebat adalah ketika kita bersendirian. Ramadan bulan mentarbiyah wara' ketika khulwah. Kita tidak akan buka puasa kita walaupun tak ada siapa tengok kita. Kita tidak akan mengambil kesempatan minum air ketika sedang berwuduk, tak mungkin kita buat. Kita tidak akan minum air ketika kita mandi, tak mungkin kita buat. Kerana kita ada sedikit perasaan takut terlibat dengan perbuatan dosa
membatalkan puasa dengan sengaja ataupun menipu Allah Ta'ala. Ini sifat warak ketika khulwah yang diajar dalam bulan Ramadan. Tetapi malang kadang-kadang kita tidak bawa sifat itu kepada hal-hal yang lain. Kita mungkin tidak makan, tidak minum, tetapi kita kadang-kadang terlibat dengan yang haram ketika bersendirian. Hampir semua kita ada telefon bimbit, kita ada smartphone yang canggih, yang boleh buka dan tengok apa yang kita nak tengok. Adakah kita warak ketika kita seorang-seorang? Adakah program, adakah benda yang kita lihat ketika seorang-seorang itu benda yang bermanfaat kepada agama kita? Ataupun kita melihat perkara yang haram walhal sedang kita berpuasa? Ada orang tak batal puasa dia kerana dia mengaji sungguh-sungguh tentang perkara mubtilatus saum. Dia mengaji sungguh-sungguh kitab kulit ke kulit. Sungguh-sungguh dia tekankan jangan bagi buat benda yang membatalkan puasa. Sibuk dia bincang isu masuk ke dalam rongga ni, batal ke tak batal, sibuk dia tanya orang sana sini. Dia fikirkan tentang soal batal puasa aja, tapi dia tak pernah fikir tentang soal mubtilatis sawabis saum, perkara yang membatalkan pahala puasa. Berapa ramai kita hari ini sibuk tak makan tak minum, sungguh-sungguh ni puasa ni, tak buat benda yang boleh membatalkan puasa, tidak korek telinga, korek hidung. Okeylah kita pegang pandangan yang seperti itu, tak ada masalah. Tapi ramai orang Islam hari ini yang puasa tapi matanya tidak berpuasa. Sedangkan puasa itu al-imsak anish akli wa syurbi wa syahwah. Dia bukan hanya tidak makan tidak minum dan juga syahwat. Tidak makan tidak minum tu okey, tapi syahwat. Syahwat bukan soal jima' sahaja. Jima' membatalkan puasa, tapi soal yang bawa kepada perkara-perkara syahwat yang boleh membatalkan pahala puasa kita kadang-kadang buat. Mulut kita bercakap tentang hal orang lain, kita mengumpat kawan kita, mengumpat jiran kita, kita bercakap tentang soal yang boleh membawa kepada batal puasa, bercakap benda lucah melawak bulan puasa, mata melihat pada yang haram bulan puasa. Semua itu adalah perkara-perkara yang kita tidak bagi perhatian. Sedangkan kita sebut selalu kita nak kita jadi orang yang benar-benar mencapai la'allakum tattaqun, tetapi perbuatan kita menyalahi apa yang menyampaikan kita kepada la'allakum tattaqun. Tidakkah kita mendengar Nabi bersabda ketika menyebut tentang puasa, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban. Nabi sebut, Nabi kata cukupkah kita dengan man sama ramadhana imanan? Nabi kata keadaan puasa itu imanan, beriman bermaksud kita ya percaya Allah Ta'ala itu ada, yang muraqabah kita ni, yang melihat kita kena lihat yang tu. Maksud keimanan begitu, bukan kita faham iman tu jadi beriman syahadah, tak. Iman kita yakin Allah Ta'ala memerhatikan kita. Maka orang yang menghayati benda ini dalam ibadah puasanya, dia bersifat warak ketika seorang-seorang, mudah-mudahan dia mendapat ibadah puasa yang akan mencapai darjat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dikasihi sekalian, yang ketiga katanya, antara amalan yang hebat yang patut kita lakukan adalah kalimatu haqqin inda man yakhafu minhu wa yurja. Kalimah yang benar, bercakap betul, bercakap yang benar walaupun di hadapan orang yang kita takut kepadanya kerana kuasanya, kerajaannya, ataupun orang yang kita mengharapkan sesuatu daripadanya. Orang yang berani menyatakan kebenaran walaupun berhadapan dengan orang yang ada kekuasaan yang boleh ambil tindakan kepada dia, orang ni orang yang hebat. Berapa ramai kalangan ulama salafus salih sebagian mereka dipenjara kerana mempertahankan kebenaran. Kita baca kisah Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Mazhab Hanbali, seorang tokoh besar dalam kalangan Imam Mazhab ini, pernah dipenjarakan kerana mempertahankan kebenaran ketika kerajaan Abbasiyah berhadapan dengan golongan Mu'tazilah. Dipenjarakan dia demi kerana kebenaran, tidak takut dia. Kita
Kita membaca kisah bagaimana Imam Abu Hanifah disebat, Imam Nawawi mengeluarkan fatwa yang menyalahi pemerintah, dan ramai tokoh-tokoh ini menunjukkan keberanian mereka dan tidak takut kepada sedikit ancaman dunia, kepada orang yang ada kuasa untuk mengambil tindakan kepada mereka. Satu lagi, kita bukan tidak takut kepada orang yang berkuasa, tetapi kita akan bercakap benar sekalipun di depan orang yang kita harapkan sokongan dia. Hari ini berapa ramai orang boleh berkata benar di depan kawan-kawan dia. Kawan dia buat silap, satu geng dengan dia. Oleh kerana kawan ni kawan baik, maka dia tak sampai hati nak tegur kawan yang salah tersebut. Kerana dia kawan kita, member kita, kawan makan sekali, duduk sekali, kawan buat silap, kita tak berani tegur, tidak berani menyatakan kebenaran depan orang yang kita harapkan sesuatu daripadanya. Itu bukan hebat namanya. Kalau kita berani tegar atas prinsip kebenaran, orang yang kita ada kuasa pun kita bercakap menegur mereka, kawan-kawan kita, satu geng kita yang buat silap, kita berani menegur mereka kerana prinsip kebenaran. Berapa ramai orang terbabas kadang-kadang mendiamkan daripada menyatakan kebenaran kerana mengharapkan perhatian kawan-kawan. Nak cakap betul, takut kawan-kawan lari. Begitulah kadang-kadang ujian kepada orang yang ramai followers. Tokoh-tokoh masyarakat kadang-kadang followers dah ramai, buat silap, nak minta maaf takut, nak habaq saya silap takut, sebab nanti orang akan lari daripada dia. Ini satu sikap yang tidak menunjukkan keberanian sebenarnya. Orang yang berani soal benar ataupun salah, soal benar itu prinsip, soal siapa pun depan kita tidak ada masalah. Kadang-kadang kerana mengharapkan undi daripada kalangan golongan tertentu, apabila golongan tertentu menaikkan isu-isu sentimen agama, sebahagian daripada rakan-rakan pakatan, rakan-rakan kongsi apa semua ni tidak berani menegur tindakan rakan-rakan dalam kelompok mereka. Kerana apa? Kerana mengharapkan undi di kalangan orang lain. Isu orang Islam, anak orang Islam dah jadi mu'alaf, nak dibatalkan keislaman dia, orang Islam diam. Yang diam satu hal, yang menyokong satu hal. Yang menyokong kadang-kadang dibuat sokongan tersebut demi menyelamatkan undi tempat masing-masing. Di mana letaknya maruh orang Islam. Walhal Ramadan melatih kita untuk berjihad, kerana bulan ini bulan jihad. Berlaku peperangan Badar bulan Ramadan. Beberapa peperangan berlaku bulan Ramadan ini, bukan satu dua, banyak peperangan. Dan Ramadan juga bulan jihad melawan nafsu kita, tetapi kita tidak mengambil roh jihad tersebut. Maka amat malang kepada kita yang melalui Ramadan, dan apabila berakhir Ramadan kita kekal menjadi orang yang tidak ada perubahan. Kalaupun sebagian kita itu sibuk dengan Ramadan, mereka hanya fokus soal ibadah, tetapi tidak mengambil ibrah-ibrah yang lain daripada ketibaan Ramadan. Ibadah pun hanya bermusim. Kadang-kadang mereka menjadi hamba kepada Ramadan, tidak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan, kata sebagian ulama. Jadilah hamba kepada Tuhan Rabbani, Tuhan kamu. Jangan menjadi hamba kepada Ramadan. Hadirin yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita mengambil istifadah daripada ucapan yang disebut oleh Bishr Al-Khafi ini, dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-zikril hakim wa zikril hakim wa taqabbala minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه من دعا بدعوته إلى يوم لا ريب فيه أما بعد فيا عباد الله أيها الحاضرون أيها الأصدقاء أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kita mati melainkan dalam keadaan kita menjadi orang Islam. Pada hari ini saya ingin menyebut sedikit pesanan agar nantinya tuan-tuan dapat sama-sama menyumbang sedikit kepada Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang. Kita adalah bawa tabung hari ini, dan jika tuan-tuan ingin memberikan infak Ramadan, bolehlah buat demikian di pintu-pintu masuk masjid ini. Yang kedua, bulan Ramadan ini selain kita menyebut tentang Quran, kita patutlah sama-sama mensyukuri insan yang Allah Ta'ala utuskan dan diberikan kepadanya Al-Quran, yang diwahyukan kepadanya Al-Quran, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda syukur kita kepada baginda adalah dengan melipat gandakan ucapan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Allah dan syafaat baginda Nabi di hari akhirat insya-Allah. Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, ucaplah selawat dan salam dengan sebaik-baiknya ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berpesan, aqrabukum ilayya yaumil qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling hampir di kalangan kamu denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad al-bashirin nazir was-sirajim munir wa dallahumma an alihi wa sahabati ajma'in nitabi'ina wa tabi'ahum bi ihsan yaumiddin wa ana ma'hum bi'afwika wa karamika wa ihsanik ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا. الله وفقهم لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين واشمل لهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Sri Paduka Baginda Raja Masyur Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj wa kadzalika sahibil fakhamah, tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghala wal riya wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'ri biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurallahal azim yazkurkum wa yashkuru ala ni'amihi yazidkum wa as'al fadlan yu'tikum wa la dzikru jallu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.